Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan 4 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. Ketua Perwakilan Asing berkenaan Duta Besar Jordan Dr. Ismail Maitah, Duta Besar Emirates Arab Satu Dr. Mubarak Said, Ahmed Bushaidi Al-Dahiri, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh Muhammad Syamin Ahsan dan Duta Besar Republik Czech Juraj Kordelka. Al-Sultan Abdullah juga berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada Duta Besar Malaysia ke Maghribi Syahbuddin Adam Shah. Hadir sama pada istiadat itu Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya di Sarawak sedang berjalan. Di Sabah dan Semenanjung pula masing-masing akan bermula pada tahun 2025 dan 2026. Kajian mengenainya dilaksana SPR selama 2 tahun. Selepas tempoh itu, satu laporan yang mengandungi penemuan-penemuan ataupun findings SPR itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri. Jadi dalam proses itu banyak faktor akan diambil kira dalam kajian tersebut oleh SPR seperti yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sama ada proportionality itu adalah berkesesuaian. Mungkin kalau kita membandingkan penduduk di Bangi, buat contohnya, lebih kurang 300,000 pengundi berbanding dengan mungkin Putrajaya yang way less, mungkin 30-40,000. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Kolaborasi bagi meningkatkan kesedaran kita semula giat diperluas di kalangan pihak berkuasa tempatan PBT serta pusat pengumpulan bahan berkenaan. Jelas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kong Meng, kejayaan projek Keton yang dikenal sejak tahun 2012 menyaksikan lebih 4,000 tan pek minuman terpakai di Kitar semula. Pelibatan aktif masyarakat bersama PBT, Tetra Pak dan Nestle ini berjaya membina bumbung papan panel Poly AI daripada bahan Kitar semula di lebih 400 rumah masyarakat orang asli seluruh negara. Kerajaan katanya menyokong inisiatif berimpak tinggi dalam pengurusan sisa pepejal negara. Selaras penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran Nasional Ogos lalu, inisiatif ini menggesa masyarakat memanfaatkan sisa, mengoptimumkan kitaran hayat produk serta meningkatkan penggunaan sumber bagi mengurangkan jumlah janaan sisa. Ngah menyatakannya ketika menyaksikan MOU antara Majlis Bandaraya Seberang Perai, Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Majlis Bandaraya Ipoh bagi memperluas projek sama tahun ini. Meraihkan ulang tahun ke-25 Unit Bahagian Udara JBPM, orang ramai dijemput ke Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam Pulau Pinang pada 18 dan 19 November ini. Jelas Ketua Cawangan Operasi Udara JBPM, Roslan Aziz, pengunjung berpeluang mengenali aset udara milik bomba menerusi pelbagai demonstrasi istimewa. Selain pertandingan drone dan simulasi operasi menyelamat, pengunjung boleh cuba menerbangkan helikopter menggunakan simulator. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Litar Antarabangsa Petronas Sepang SIC akan menyediakan pelbagai aktiviti sempena perlumbaan Grand Prix GP Malaysia yang bakal berlangsung dari 10 hingga 12 November depan. Ketua Pegawai Eksekutif Azhan Syariman Hanif berkata, ini bagi memberi kelainan kepada puluhan ribu penonton yang hadir menyaksikan perlumbaan paling berprestij dunia itu. Dari segi race, Tissot Sprint Race akan berlangsung pada hari Sabtu. Dan juga kita ada lagi pelbagai aktiviti yang menarik yang telah disediakan seperti Hero Walk, Riders Fan Parade, Autograph Session, Pit Lane Walk dan sebagainya. Tambah beliau, jualan tiket bagi edisi kali ini juga amat memberangsangkan. Mencapai lebih kurang dalam 85% dari segi penjualan tiket. Memang kita kalau ikut trend, memang pembelian tiket ni memang lambat, last minute. Tapi Alhamdulillah pada masa sekarang jualan semakin hangat di laman sesawan kami untuk tiket-tiket kategori Main Grandstand, K1, F, K2, C2 masih lagi ada tapi quite limited sekarang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia.
Atlet memanah negara Muhammad Zarif Shahil Zulkifli diangkat sebagai olahragawan Universiti Putra Malaysia UPM 2023. Ini sebagai pengiktirafan atas pencapaian cemerlangnya di pentas antarabangsa. Menurut Zahir, anugerah pertama sepanjang kerjanya ini bakal menjadi tonik baru dalam misi memburu slot ke Olimpik Paris 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Profesor. Saya sendiri pun tak expect yang saya boleh menang olahragawan sebab kita tahu dekat UPM ni banyak atlet negara. Dalam planning coach kemungkinan kita orang akan last qualifier dekat Turki. So yang tu saya rasa paling terbesar untuk tahun depan. Berilah hidayah. Beliau ditemui media di Majlis Anugerah Sukan UPM kali ke-37 2023 di UPM Sedang. Antara pencapaian tertingginya adalah meraih pingat emas dalam kejohanan Asia World Ranking Tournament bagi acara recurve individu dan 2 pingat emas di kejohanan Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 dalam acara recurve individu dan recurve berpasukan. Anugerah olahragawati disandang atlet karate negara P. Maduri hasil pencapaian meraih emas dalam kejohanan kebangsaan Makaf dan AUG 2022 dalam acara komite.